الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa pada tangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menghuraikan tajuk kewajipan menunaikan zakat fitrah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, zakat merupakan satu kewajipan yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam yang berkemampuan dari segi harta. Zakat juga merupakan salah satu daripada 5 rukun Islam yang tidak boleh diabaikan dan ditinggalkan. Matlamat utama kewajipan berzakat ialah untuk membantu golongan asnaf supaya kekayaan umat Islam dapat diagihkan dan disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Kewajipan mengeluarkan zakat ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua, yakni berjemaah bersama-sama orang yang rukuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, antara amalan fardu yang wajib dilakukan pada bulan Ramadan ini ialah menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan kewajipan fardu ain ke atas setiap orang Islam yang merdeka dan mampu mengeluarkannya pada waktunya. Kewajipan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini bertujuan untuk membersih dan menyucikan jiwa mereka yang berpuasa daripada perkara yang sia-sia. Kadar zakat yang dikeluarkan ialah berdasarkan makanan asasi sesebuah negeri seperti beras. Nilai bagi kadar ini akan berubah dari semasa ke semasa, bergantung kepada harga beras yang dimakan oleh kebanyakan penduduk Islam di sesebuah negeri. Di negeri Johor, Jawatan Kuasa Fatwa telah membuat ketetapan kadar nilai zakat fitrah pada tahun 1443 Hijriah bersamaan 2022 Miladiyah, yang wajib dibayar oleh umat Islam di negeri Johor adalah mengikut 2 kadar, iaitu nilai pertama dengan kadar RM7 Malaysia. Kadar ini bagi umat Islam yang menjadikan makanan hariannya beras daripada jenis beras tempatan pada harga RM2.60 1 kilogram. Beras jenis tempatan ini merupakan beras yang dimakan oleh kebanyakan rakyat Johor berbanding beras bukan tempatan, sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Syarikat Padi Beras Nasional Berhad, yakni Bernas.
Manakala nilai kedua dengan kadar RM10 Malaysia dikenakan kepada umat Islam yang menjadikan makanan hariannya beras selain jenis beras tempatan. Selain itu, Jawatankuasa Fatwa juga telah bersetuju bahawa bagi mereka yang tidak dapat menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadan tahun lepas, hendaklah membayar qada zakat fitrah dengan kadar segera yang wajib pada diri dan tanggungannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bagi memastikan segala pengurusan kutipan dan agihan zakat dapat diagihkan secara adil mengikut syarak, maka umat Islam di negeri Johor hendaklah membayar zakat fitrah kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor. Hal ini dikatakan demikian kerana Majlis Agama Islam Negeri Johor merupakan badan yang telah dipertanggungjawabkan untuk menguruskan pungutan dan agihan wang zakat dan fitrah di negeri Johor, sebagaimana enakmen Pentadbiran Agama Islam tahun 2003 Seksyen 86 yang menyatakan bahawa majlis hendaklah berkuasa memungut zakat dan fitrah daripada setiap orang Islam yang kena dibayar di dalam negeri Johor mengikut hukum syarak bagi pihak Duli Yang Maha Mulia Sultan. Pembayaran zakat ini juga boleh dibayar melalui amil-amil yang diberi kuasa oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor, sebagaimana enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 Seksyen 87/2/C yang menyatakan bahawa majlis boleh membuat peraturan-peraturan untuk melantik amil-amil bagi menjalankan pungutan zakat dan fitrah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya gila diingatkan bahawa hal ini merupakan satu peraturan yang perlu dipatuhi oleh setiap umat Islam di negeri Johor bagi memastikan zakat ini dapat dipungut secara menyeluruh daripada mereka yang layak menunaikannya dan dapat diagihkan dengan adil kepada golongan asnaf. Oleh itu, bagi mereka yang membuat bayaran zakat kepada mereka yang tidak diberi kuasa oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor adalah melakukan satu kesalahan dan boleh dikenakan tindakan di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah tahun 1997 Seksyen 16 sebagaimana berikut. Mana-mana orang yang wajib membayar zakat atau fitrah tetapi enggan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah, atau enggan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu melalui amil yang dilantik, atau mana-mana orang yang lain yang diberi kuasa oleh majlis untuk memungut zakat atau fitrah adalah melakukan kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya tiada kerugian bagi para pengeluar zakat di negeri ini menyerahkan zakat kepada pemerintah, kerana semua agihan zakat dapat dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat Islam. Bahkan mereka yang mengeluarkan zakat ini akan menerima ganjaran di dunia dan di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullahu taala daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak pernah sama sekali matahari terbit kecuali ia diiringi oleh dua malaikat yang selalu berdoa, ya Allah, siapa pun yang memberikan infak pada hari ini, balaslah ia dengan pengganti yang lebih baik, dan siapa pun yang menahan hartanya, yakni tidak mahu berinfak, balaslah ia dengan kerosakan hartanya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin mengingatkan jemaah sekalian, sesungguhnya zakat bukanlah suatu kewajipan yang diperintahkan hanya untuk kepentingan diri seseorang sahaja. Akan tetapi, untuk menyedarkan kepada kita bahawa harta yang kita peroleh bukanlah hak milik kita sepenuhnya. Akan tetapi, di dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang wajib kita zakatkan.
Marilah bersama-sama kita melaksanakan kewajipan berzakat ini, kerana amalan tersebut dapat membantu golongan yang tidak berkemampuan, di samping dapat memperkasakan ekonomi umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 110, "Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir." Bermaksud, dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat, dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, puteri-puteri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdak Al-Haris li Syariatik As-Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'alud Johor Darul Ta'azim, kepada Raja dari Sufiyah binti Al-Marhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putera-putera dan puterinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khzulil kafarata wa mubtadi'is sayyiati wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwun lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin wa qadi dayna 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakhiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.